You are now listening to Sembang Panas Podcast. Yo, what is up people? Selamat datang ke lagi satu episod Sembang Panas. Okay guys, dalam episod kita kali ni kita ada special guest in the house. Tapi kali ni special guest kita berbual Melayu. Pasal guest kita Melayu. Tak macam yang last ni episode. Last two episodes. Okay guys, so jangan lupa apa-apa pun podcast kita kali ni ditajakan khas oleh tim Ray M. Siapa-siapa yang nak kurus tapi malas nak exercise atau malas nak diet, don't worry, Two Product One Practice ada untuk korang. Two Product One Practice consists of Unimate, which you take in the morning, and BioLife S before your lunch and dinner. Dan kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal the Two Product One Practice daripada Unicity, jangan lupa untuk contact kita through kita punya DMs ataupun korang boleh just order through the link dalam kita punya individual bio id.isham Anazia dan nrhzek.r. Dan kita akan jumpa korang sebentar saja nanti. Let's go. Podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Ini podcast cakap betul, tak ada sorok-sorok. Siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin pandang macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng yang minat turun, jom masuk ke langgang. Jom masuk studio, dan berapa banyak idol kita kasih sampai viral. Alkisah dapat title, ini Sembang Panas. It's not for the weak, ini Sembang Panas. Real love on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Sembang, sembang panas, 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 panas. Yo, what is up people? Nama saya Aidi Isham. Anazia Liza Baliza. Tapi nama aku macam tak kena saat this episode. Siap. Nama dia tak kena dengan episod kali ni. Okay guys, so by the way, untuk sesiapa yang dalam kita punya live ni dan ataupun siapa yang tengah mendengar dekat rumah ni, this episode is definitely an episode that aku rasa bukan saja korang boleh benefit. Betul. I think everyone dalam kita punya community will definitely be able to benefit because we all gonna go through it one day. Dan kita semua akan perlukan khidmat daripada semua yang bekerja macam guest kita hari ni. Betul. Dan kita punya guest hari ni is someone yang aku rasa dah bukan someone new lah dalam kita punya Social media. dalam social media especially. Dia dah keluar dalam banyak podcast. Dan recently was the podcast Common Folks. Betul tu. Yang betul-betul The dekat top sana. And sekarang kita dapat tarik dia. Kita bersama dengan Abang Izzat Tukang Kubur. Apa khabar abang? Assalamualaikum. Dia sama main politik. Assalamualaikum. Simple je, Assalamualaikum. Masuk nak cantik ke? Okay, aku nak tanya Zat, kau kasih intro sikit lah. Umur berapa, pasal Isteri diri berapa? Salah. Nama betul Rohaizat. Rohaizat. Umur, actually itu berita dah salah. Dia letak 30 tahun. Actually 35. Okay lah. Dia mudakan lah. Dia mudakan lah. Okay. Walaupun Okay. salah, kira kau happy ke tak happy? Umur is just the age. Betul. Mati tu pasti. Yes. Yes. Nampak? Aku dah main peranan tu. Okay. So sekarang Newlywed lagi. Newlywed lagi. Newlywed baru kahwin. Yes. Congratulations. Berapa lama dah? 6 bulan. 6 bulan. How's married life by the way? His direction, muka dia direct tau dengan diri dia. So dia macam Bertetang mata. Terkunci. Okay, by the way, kita bersama dengan Izzat Tukang Kubur. As you guys know him dekat TikTok especially. So Izzat, aku nak tanya the first question lah. Macam mana kau actually boleh start kerja Tukang Kubur ni? Actually by right lah. I mean start from 20 years ago. My father dah start buat dapur kubur. So that point of time
ni cerita a bit sensitive lah, but then I think it's best to share. 20 years ago, my father start to bikin. Back then, we are not allowed to erect dapur kubur. Tak boleh bina kubur dekat kubur. Nak kena bina dekat warehouse ke, dekat mana-mana, then bawa dapur kubur tu pergi kat site baru pasang. Jadi installation je lah. Yes, installation. Pasal due to debris, banyak debris, sampah. So diorang eliminate from erecting dekat site, nak kena buat dekat workshop lah. So my father try to through inside the industry 20 years ago, but then fortunately we are not welcome lah. Orang-orang lama, not most of them lah, I think 1 or 2 dorang pecahkan dapur kubur that we built lah. It means dah siap habis diorang pecahkan. Dah siap. So after that, actually daripada kecil lah dah kat kubur. Datang ziarah, habis ikut my uncle pergi diorang punya farm lah, ada small farm. So from there macam dah jatuh cinta dengan kat kubur ni, tapi belum beri peluang. Then 20 years later, 15 years later, when I was 15, my father erect dapur kubur. Then kita stop for 1 year. Kita stop immediately. Then after how many years, kembali lagi. So how I come back from a friends lah. Diorang ada family dekat kubur jual bunga. Okay. So that point of time, before COVID, they call me, they ask me to help and send them and solve some problems lah. Macam ada benda just tolong. Then from there, I see there's a potential to do a very small business lah. Then tolong dorang, then COVID. Then from there I start lah. Because my full-time job was affected. Because I was working in safety line. Safety line 6 years. Kenapa kau tunjuk aku? Safety line. Okay. So after that, COVID, construction tak boleh apa ni, Tak boleh jalan. tak boleh buat apa, tak boleh dapat income. So I divert my interest to kubur lah. That's when I think it's my place lah. Pasal daripada dulu, I share a bit about my personal life lah. I don't like to work with people lah. I don't like to pretend be your own boss lah. No, not being my own boss. It's just I don't like to work with people. Macam hari-hari pagi datang, tengok muka dia ni, nak pergi layan dia ni, nak pergi layan bos. Bukan work under people, work with people. Dia means you're introverted lah kira. Macam Yes. Tu lah you mana buat kerja sendiri, buat hal buat kerja sendiri sendiri lah. Kau lantak kau, aku hal aku lah. Okay. Pasal I don't know how to pretend. Macam walaupun tak berapa girik dengan orang tu, nanti pagi-pagi that datang small talk lah. macam tak boleh lah. I cannot do that kind of shit lah. Tak apa. Goja. Okay. I got a question to ask. Like, okay, apa kriteria untuk jadi tukang kubur? Like, kena buat interview ke? Kena tak takut hantu ke? No. Actually, the criteria ramai orang tanya. Macam macam mana bang nak kerja ni? Mana nak apply? Mana nak ni? Mana nak tu? Actually, honestly, dekat kubur Muslim tu dah banyak company, banyak yang beri hikmat-hikmat macam gini. So orang-orang baru nak masuk without any connection, without any history or maybe experience kan. It's not advisable lah. Pasal ada we see and also happen. Orang yang tak ada experience, tak pernah ada apa-apa kat kubur, tak ada family member yang buat industri kubur, diorang masuk, they see there's a lot of opportunity untuk buat business, diorang ambil, they do everything, but then in the end they flop lah. Because you need to understand the culture, dia punya reason of kenapa nak kena buat macam gini, kenapa macam gini. So you have the experience and also knowledge. Bukan blindly macam just pergi. Memang orang tengok macam dekat social media, dekat videos or whatever kan, orang tengok macam amat senang apa, aku boleh bikin sendiri apa, aku boleh buat apa. Tapi diorang buy material, diorang buat sendiri. Tapi it's not that. It's not that. You need to have workmanship, then you need to have hand skill. Ketiga ni, you need to be mentally and physically prepared. Kubur sometimes
yalah ada orang cakap kubur apa tak ada apa-apa. But then benda-benda yang kita tak nampak ni memang wujud. Itu adalah salah satu rukun iman. Percaya pada benda-benda yang tak wujud. Memang ada tapi kita tak nampak. Kadang-kadang how these things will disturb us in a way whereby mentally, physically. I share my experience dekat di other podcast whereby dia akan affect my mentality. So I got into depression lah. Macam mana dia affect mentality cuba tu? cerita sikit. Apa yang dia buat? I never once pernah ada claustrophobic. Naik lift seorang takut. Then macam takut mati. Takut bayang sendiri lah gitu. Takut mati. Then literally bangun daripada tidur pukul 2-3 pagi, bangun daripada tidur, plan mana nak bunuh diri, macam mana nak bunuh diri. This was how long after kau start kerja? 1 year. Baru lagi lah. After 1 year, After 1 year out of nowhere, kira tak ada head, tak ada hot, tak ada, tiba bangun rasa macam tu. Yeah, because dulu orang, I mean the close one tahu lah macam I a bit scaredy cat. Terus terang lah, I scared. Macam nak pergi from my room pergi kitchen, I will on semua lampu. Lampu all the way lah. Macam lampu ID lah tu. semua Macam lampu. ID. Sampai I train myself tidur kat kubur. Okay, ID next kau. Okay, sabar, aku tak tahu Kita nak cari main. sana, Dia macam, aku tak tahu, macam banyak sangat benda. Aku nak tanya cerita kelakar, lepas tu ada cerita seram dia. Okay, sabar. Aku pun memang penakut. Memang betul lah penakut. Aku pun macam kau. Nak pergi dapur, semua lampu, kalau boleh satu rumah aku kasih terang benderang. Sekarang masalah dia, kau sememangnya penakut. Macam mana kau overcome tapi dia. tak overcome is one thing. That one you train, macam dia cakap lah. Ada yang things that he do. But the thing is, kenapa walaupun kau penakut, kau tetap nak kerja kubur? Ya tak peduli lah. Betul, tak peduli. Macam walaupun kita kerja kadang-kadang memang malam tu kita kerja kan, campak batu, barang-barang kita macam 5 meters 10 meters away, orang tendang. Tak ada orang tendang. Benda tu gerak lah. Dalam basin lah, tendang. Naik top. Then the things are topple over. Then topple pun dengar kang. Apa lagi balik lah. So apa yang buat kerja balik? Okay, bye. Okay, thanks, bye. Besok pergi lah. Okay, thanks, bye. Okay, here's the question. Kenapa kau selalu buat like kubur ni semua malam-malam? Siang panas. Oh yeah, okay. Panas. Then kedua, siang I work alone. I don't have worker. I work alone. So sometimes I buy material my own. So pergi jumpa supplier, jumpa customer, do my own paperwork, do marketing. Then malam baru pergi buat kerja. So kira admin work in the day, then your physical work malam lah. And malam tenang, very peaceful. Very Tapi peaceful. benda tu kena tenang tu tak peaceful sih. Bawa bodoh lah, tenang-tenang lah. Akhirnya tak kasih kerja balik lah. Okay, wait, how long was it? Macam tadi kau cakap kau penakut sampai to the point where kau train diri kau semua. Like what were the things yang kau buat untuk train diri tu? Just now you mention tidur kat satu kubur. is Tidur kat kubur. Lagi satu, berapa lama tu kau bikin? for berapa months je? 3-4 months Berapa je. months je? Every day. Every day. Kau betapa up to today I don't have any specific off day. I work every day. Okay. So up to today, I mean that 4 months kan, every day I pergi kubur. Pagi, malam, siang, tidur, bangun terus pergi kubur. Hari-hari kubur. Kasih berani lah kira-kira. Kasih berani lah. yang part tidur dekat kubur tu, like macam mana? Like Okay, tengah buat kubur atau tengah buat maintenance ke apa, tengah rumput. Dah penat kan. Buka kasut letak kat atas, kat kepala. Kat situ juga tidur. Sebelah kubur. In between kubur. Terus speechless You need to understand the this. first few days tak Tak adalah. Bila tidur dalam van tu ada lah. Tapi dekat kubur Tidur tak. dalam van lagi seram dari tidur kat kubur. Pasal your surrounding you cannot see right? Oh yeah, because tutup when open kan, you can see. That's when I learn a lot of thing. Bila ada benda-benda pelik ke apa, I mean ada tak tahulah benda pelik ke apa, ada anjing nampak ke, this is true. Which is dulu dengar macam kalau anjing dia bergonggong lain macam mesti ada hantu. So I don't really believe this kind of
things lah. Tapi bila dengar dorang gonggong ke apa kan, it's macam alamak. Lain macam Lain cara. macam dorang ada dorang punya gonggong lain-lain lah. Kalau dorang nampak lembaga ke apa benda ke, dorang gonggong lain. Tapi kalau trespasser ke lain. Then kalau dorang bergaduh lain. So from there we learn lah. Kalau dia nampak director pun lain. Lu main gonggong lah. I knew it. You're waiting for that lah. Dia dari tadi repeat. Aku tunggu nak masuk. Macam aku first dah dengar. Tak kecak. Aku nak ketawa actually. That's why aku tak tengok muka ID, because I know he's It's gonna coming come out. out. That's why I look at Kak Ana instead. Mediacorp reject. Ini je lah Chan. Sial. Aku dapat cakap tulan tau. Okay. So balik kepada cerita tadi. So the different way anjing tu bunyi and all that also Actually tak percaya, tapi after a while kan, baru kita cakap mak, betul lah. Pasal apa, macam kita tak akan nampak lembaga, tak akan nampak. Never. Pasal kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita bukan orang-orang alim. Yang boleh nampak Nabi je. Kita manusia biasa. Kita siapa? Jin pun, kita pakai seluar jin pun, jin tak akan tunjuk muka dorang. Kau nampak dia pula masuk. Tempatan lah. Selain daripada Dorang tukang take turn kubur, lah, selain daripada tukang kubur, dia komedian. Part time. Dia kat malam tu, dia tengah boring-boring, dia buat joke sendiri. Oh ya, kau kerja malam-malam gini, kau tak rasa macam boring ke? Apa yang kau selalu bikin untuk What's macam your mempercepatkan routine? time? Apa malam tak ada, just habiskan kerja lah. Pasal waris kadang-kadang dia kejar kan, macam habiskan kerja, habiskan. Bila nak siap. So on average satu kubur tu berapa hari yang you will take? Okay, by right satu kubur bikin with documentation semua lah. We talk about erection first. Okay, erect by right 3 hari. Okay, tapi documentation tu yang buat lambat. Okay, once let's say family member kita dah meninggal, kita nak kena apply permit untuk erect startkan kerja tu lah. any erection lah atas kubur tu, nak kena apply permit 1 month. Lamanya. 1 month gitulah. So we contractors also need 1 month to prepare. Kadang-kadang ada waris cakap 1 month tu tengah tunggu permit approve, dah boleh standby apa, dah boleh siapkan barang. Tapi based on my experience kita dah siapkan barang, dah prepare, nanti diorang nak tukar ini, nak tukar Nissan ni, nak tukar tu, nak tukar ni, tukar Costing tu. lah tu. Macam-macam benda nak tukar. Then it will affect kita punya workflow. That's why we need probably 2 months. Back then bila diorang kebumikan tanah asal, bukan macam sekarang tanah asal, they need 3 months. Pasal apa? Dah kebumikan, dah tuang tanah, nak mampatkan tanah tu at least nak 3 bulan baru boleh naikkan kubur. That's why the term 100 hari tu it's from kubur tu. Tu ramai orang tak faham. Apa beza kira macam dulu punya macam kau cakap tadi, dulu punya tanah dengan sekarang punya tanah, like, ada beza ke? Ada. Okay, dulu dorang kebumikan tanah asal. So bila dorang dah nak tanam tu, dorang kena gali. Pakai manual excavation. Manual tau. Okay, manual. Pakai cangkul lah. Cangkul. So diorang dah turunkan jenazah tanah. Lepas tanah kan, okay, tanah tu bila dah turunkan, it will have a few gaps. Dia nak mampat tu macam air pockets lah. air pockets. So ada gap. That's why orang-orang dulu diorang siram air atas tanah. Dia punya reason is bukan nak sejukkan jenazah kat bawah tu, nak mampatkan tanah. Bila soil and water together, they will Dia jadi be macam gum, compact. jadi glue together. Will be compact. Yeah. The thing is, I heard about the air is to mampatkan. Aku tak pernah dengar orang tuang air untuk sejukkan. Tak ada. Here's the thing. Aku daripada aku kecil, aku rasa bukan aku seorang, kita semua dah dibesarkan mak bapak bawa pergi kubur semua. correct. Air mawar lah, betul-betul. Air tu macam mandikan jenazah. No, I've never heard that before. Now that I think about it, 7 kaki dalam sampai ke air tu. The tanah will absorb the air, right? Yeah, right. Yalah, that's why. So the scientific reason untuk mampatkan tanah. Factors. Aku tak
tak pernah dengar orang cakap letak air for mandikan. Ada. Nenek-nenek, That's why nak pakai air mawar. Orang nak wangi kan, takkan nak tanah tu nak pakai air mawar. That was the purpose. No, mine usually kita pakai air biasa putih like we kan? bring from home. Okay, now then another question. Kenapa bila mandikan mandikan sekali batu nisan tu? Panas. Tak tahu. Kan That one ada bersihkan satu kepala satu kaki. That one I don't know. Ada reason. Kalau batu nisan tu ada kain, dia tuang air, dia kadang-kadang kita nak kena positif jugalah. Okay, Dia okay, tuang okay. air, dia Ni tuang dah air serious. dekat nisan tu kan. Kalau nisan tu ada kain, air tu ada air mawar untuk wangikan. Okay. Wangi-wangian memang Ya, ya. ikut sunnah. Okay. Ikut sunnah. So dia nak letak wangi-wangian dekat kain. So kita fikir positif. Positif. Kalau yang monkey tu, diorang tengok dia siram kat nisan lagi ikut. Ikut je. Ada reason juga kenapa batu nisan tu diorang letak kain. Kenapa? Back then 70s 80s mana ada handphone. So how you want to tell Itu you pay family. how you want to tell the next person yang akan ziarah, okay dah ada orang ziarah from the kain. Kalau Kain tu akan bersih. kuning. So secondly is to represent okay, ni kubur, sini ada kubur. Okay, korang tahu sini ada kubur. Takut orang tak nampak. Terpijak ke apa? Yeah. So Okay. dulu it's just nisan. Tak ada kubur, tak ada apa-apa. Orang will cross over. Yeah. So the main reason kenapa buat dapur kubur is because to eliminate orang cross over kubur family member kita. And also to eliminate orang tanam-tanam barang atau buat apa-apa dekat kubur, to eliminate. So that's the reason. Okay. Bukan apa pun. Okay, since we are in this, sabar, tadi sorry. Liz ada tanya satu soalan yang aku rasa tadi aku terpotong. Jadi kau punya daily routine as tukang kubur, like macam mana kau punya daily routine? So selalunya I don't have specific daily routine. Usually macam bangun tidur, mandi, beli makan, pergi kubur. So dia very macam nak cakap flexible. Okay. Dia very flexible. So kalau let's say pagi lepas subuh, pagi-pagi sebelum matahari naik, kita dah turun kubur dah turun kubur, dah buat. Pukul 9 kita berhenti. Pasal apa? Pukul 9 matahari dah terik. Panas sangat Okay. lah. Dah terik. Pasal kita kerja not under shelter. Tak ada apa ni, tak ada bumbung, tak ada apa kan. So it's very hot. Okay. Very very hot. So 9-ish kita stop. Petang kita sambung sampai malam lah. So usually it will be like that lah. So petang tu selalu pukul berapa? 4, 5 Oh, so 9 to 4 tu yang kau buat Menguli. Goli. Kau nak cakap buat admin work, dia tiba-tiba masuk main goli. Kau dah cakap memel ke apa, aku boleh percaya juga main goli. Kat dalam band ada. Okay, sabar. So aku nak tanya also, like as tukang kubur ni, macam tadi kau cakap ada ramai orang, macam ramai company, so dia bukan macam this whole kubur area. For example, Muslim Islam kubur ni is jaga by one person. So all the company is under this one person. So kalau kau nak, let's say macam aku datang, aku nak buat kubur, so aku nak kena choose from this list of service provider ke apa. Bukan macam gitu. No. Actually ada banyak loophole. Okay. Loophole. One of it is any Tom and Jerry can just come and do anything dekat kubur tu by right. Tak boleh. By right. In Singapore, even you jual goli pun nak kena ada company apa. Dia ada Business something apa? Business nak kena registered apa. Even jual guli nak kena Ni ada kalau next kau pergi kubur, instead ada kedai bunga, orang booth kan, jual bunga. Tengah mesti ada guli. Kedai dia. Dia support. So ada yang tak ada company, ada registered company. So actually it's waris boleh pilih lah mana-mana. Boleh pilih mana-mana. Is there anyone yang datang untuk macam do random checks dekat kubur gini? The government don't really So campur. observe much lah. Pasal kubur. Kira siapa kena lah. Nasib lah, tengok nasib lah. Kubur. Habis diorang
pun tak boleh apa ni, there's no numbers for orang kebumikan, tak ada specific Tak ada fixed numbers number, tak ada. yeah. So dorang nak pergi literally pergi tengok ke apa tak boleh apa. Okay. So habis banyak illegal things happening there. Dorang pun nak tangkap pun cakap lama tangkap 2, 3, 4 buat apa, buang masa lagi bagus dorang pergi buat kerja lain kan. So but then it's affecting the registered contractor. So kalau dah sampai ada banyak sangat registered company ke dia yang underground ni black market ni ke, macam mana like korang compete especially in this business then? A lot of ways the good, I mean the positive one is they do marketing, they do like TikTok live, they do brochure on ground, they give brochure from mouth to mouth, and also like sekarang macam features in podcast, media and all that. social media. So macam gitulah. So it's a bit challenging. And also some they will do price war lah. Like I mentioned earlier, 1,004 her company, my company 1,002, her company 1,000. So price war lah. Okay. Price war. But then again, you pay peanuts you get monkey lah. That's the Betul. itu walaupun kubu you need to understand that we need time and also nak kena buat betul-betul. Correct. Kadang-kadang we are not I mean in future or what, like, we are not answering to the waris, we are answering to him. Apa benda kita buat salah ke apa ke, kita tak tahu yang dah kat bawah tu what they are going through. That's why we need really ample time and also buat betul-betul lah. Ni bukan sandcastle sih kita buat. Betul. Kita buat kubu. So to me lah, personally to me, you want a good service, you need to be a good customer lah. Okay. Okay, I got a question to ask on top of that. Macam because you say like all these competitors and then different pricing. So how do you earn, like how's your income like for tukang kubo? Like from that habis korang percentage pergi kat supplier for the things, then you take a certain percentage. So you want me to answer you in a corporate way atau betul-betul kira layman term lah, kira terus terang punya? Terus terang Terus kalau terang boleh. lah. Terus terang punya. Actually Macam business ni boleh go. Okay, I share a bit. I did pernah dalam poket, dalam bank, dalam van ada $2 je, Oh my. just to survive. If you can survive in this industry for more than 5 years, 6 years, good enough. Pasal apa? As we share tadi, yang banyak company. So banyak company, memang kat Singapura ni banyak orang Islam. Yes, but then not everyone will engage you. So sometimes they engage the bigger and also the well-known company. Kita like me, my company small fry. So we have difficulty sustaining lah. So if we can sustain, just nice. So people will ask, kerja kat live, orang tanya, kerja kubu apa? Then I just macam dah malas lah, 40,000. InsyaAllah kalau ada kan. Amin. 40,000, yes, we will get the 40,000. Tapi benda-benda yang kita dah yang buat kau kena silap bayar. we don't know. So actually, to be honest lah, yang kerja kubu ni, I work kat kubu ni because nak apa ni, nak Passion. Bukan actually not 100% passion lah, just to macam get myself contain because last time I a bit haywire a bit. Kena ada disiplin lah with this discipline, job. then macam restrict myself to certain things and be contain. Okay. Now that you bring up this point, right, ever since you work as a tukang kubo, does your keimanan tukar to become more macam aware ni, macam nak hari-hari nampak orang mati, then you also rasa macam kasih nak kena kesedaran ke, taubat, like that kind of thing? Saya rasa keinsafan. cara Marin cakap ada macam taklim sikit ke lepas start kerja tu. Okay. Okay. Korang ni pusing. Kita berbual nak beralas sikit. Member nak faham macam Tak boleh. Masih boleh. Masih cantik. Tapi masih cantik. Nak kena faham. Nak kena faham. Okay. Kebanyakan
kubur. Orang will portray themselves ahli ulama. Correct. Alhamdulillah. Tangan ni macam Bismillah. itu macam itu macam Betul apa? Itu macam nak nyanyi choir. Opera. Ahli ulama. Portray themselves to sell their business. Okay. But to me I don't do that. I masih macam Be yourself merepek meraban lah. macam tadi main goli. Mengarut. Memang mengarut. Pasal nak cakap mak ingat matilah kat kerja kat kubur lah apalah. If you do something every day kan, macam embalming ke apa kan every day, macam dah lali apa. So I cannot lie to you macam or upsell myself cakap tak mak saya ingat mati lah gini, kerja kat kubur gini sorry I don't know how to lie. This is me. So to me macam hari-hari dah bikin sama benda kan, dah lali kan. Macam nak fikir benda yang majority akan cakap memang fikir mati apa. Kita akan fikir obviously lah. Allah tu dah janjikan kita akan merasakan mati. Memang betul takut mati. Tapi kadang-kadang kita ni manusia biasa. Kadang-kadang main guli, kadang-kadang main yoyo. Dia dah buka goli, dia buka Dia yoyo. buka kedai baru kan. Yes. So nak kena faham that structure lah. Kita manusia biasa. Banyak kesilapan, banyak mistake, banyak benda-benda yang kita buat. Kita bukan ahli syurga. Kira after all you tengok benda tu macam it's just your job lah. Macam orang lain buat kerja dorang, this is your job lah. Tapi pasal baru-baru I mean berapa months ago I exhume family member sendiri. So yang gali tu kawan lah. Kawan. So memang biasa dengan dorang kan. So my family member surround. Yang gali ni my grandmother pernah nampak, pernah tidur dengan dia, pernah pegang dia physically kan. Pernah nampak. Dia tengah gali, then my family member around kat kubur tu. I at there just lie down macam gitu lah, tunggu. Baring macam gitu tengah tunggu nenek keluar. Ni betul mak lip saya ni. Habis yang lain-lain ada macam sentimental, macam tengok tengah dia feeling. ni apa ni? Kena Kenapa marah, macam ni? like- Tak lah cakap relax lah ni. Dah memang macam gini. This is reality apa. Ajal apa. Jasad dia je yang tinggal. Jasad dia apa. Kita nak kena be realistic lah. Accept apa ni, minta doa, apa ni, minta apa ni, petunjuk dah gitu je apa. Takkan nak tengah gali tu kat situ berzikir. Tak ada. Tangan dia masih tak tangan choir. Fake apa? Sabar, aku ada satu soalan ni. Kita macam bila kita pergi kat kubur semua, kita nampak tau dapur ada macam-macam design. Correct. Ada macam-macam ni. Ada katalog. Ada korang ada macam katalog ke? Like Ada katalog. Tapi we don't do banyak design. Macam design yang ada kalimah-kalimah. So I don't do that. I don't want to be answerable lah nanti. Ada tak request yang pelik-pelik macam nak kasih Hello lah. Kitty. Ada. So I ask them to go find other company. sabar. Ada. Ada Apa yang paling pelik request yang kau pernah dapat sebagai tukang kubur? Request pelik Colour yang macam colourful ke, rainbow ke. Itu normal. Oh, Itu normal sekarang? Nak tanam mainan budak tu dalam. Oh serius lah. So tanam as in kita tengah erect tu, sebelum nak habis selitkan dalam. Mana kita macam krik-krik aja. Kau jangan cakap mana boleh. Kau cakap kalau kau nak tanam sekali tu iMac dengan aku. Kau bukan anak aku. Kau kena faham this. Kerja tak kerja, mati tu pasti. Tapi kerja pun pasti. Tapi you ikutkan lah. Macam mana kau reject lah. Cakap dengan dia sorry I cannot do this lah. This is not right. Habis cakap dengan dia we don't practice this lah. Okay. Ada aku nak tanya like dia punya is there like okay macam since ada katalog, ada different design and all that. Mesti is there ada macam a trend on macam for dapur kubur that kan macam musim ni semua nak yang macam gini. Musim ni semua nak macam gini. Tak ada. Dia tak ada trend. Dia orang ada. Sekarang I just realise bila dah start buat live macam gini, dah start wawarkan, dah share kan. Ramai orang dah start tak nak buat sangat Fancy. kubur yang ada dinding. So it's body. So Jadi dia perimeter je, around je perimeter sekarang je, ya. yes.
Kenapa? Agak-agak kau kenapa? Pasal diorang dah tahu yang apa ni, there's a grey area situ. So bukan tak boleh, bukan boleh, so grey area. So diorang cakap tak apa, buat tapak je. Pasal apa? Kalau orang cakap buat tapak pun memberatkan jenazah. Actually atas jenazah tu dah ada slab. The slab is more than 1 ton. Yang atas tu. Atas jenazah dah turun. Dah tuang tanah. Baru diorang tutup dengan slab. Okay. Tu slab 1 ton, more than 1 ton. Okay. So dekat slab tu dah ada macam flooring lah. Tapak, Dia punya base lah dah dia punya ada. base lah. So diorang naikkan 4 inci je untuk diorang punya flooring. Jadi kalau kiri kanan depan belakang ada kubur, ada nampak rata. Kalau tak buat flooring tu dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. I always share, kongsi dengan masyarakat. Kalau tak buat tapak, tak ada apa-apa kan, air akan masuk confirm. Air akan go stagnant at that particular grave. Ada percaya, ada tak percaya. Then be it but then I share what I know, and also good for everyone. So sekarang banyak dah start macam buat tapak je, lepas tu rumput, nisan dah. Nissan pun ada fatwa daripada MUIS. Dulu boleh letak 2 Nissan, sekarang 1 je. Oh, sekarang 1 je? 1 je. Dulu back in 2007 ke 6 lah, MUIS restrict tak boleh buat dapur kubur pun. Hanya plug je. Name plug. Rumput name plug, dah gitu je. So the community, the Muslim community, and also some of the contractors go and debate pergi berbual dan cakap this is diorang punya source of income. Kalau tak boleh erect, tak boleh buat ni, tak boleh buat tu, dia macam mana? Tukang kubur dah tak ada kerja. And also the community juga cakap kalau buat macam ni, then susah nak cam lah. Yes, susah nak cam. Orang langkah. So diorang nak the government wants us to follow macam Christian punya grave. Diorang Christian ada 2. Satu diorang ada dapur kubur, satu tak ada dapur kubur. It's just grass dengan plug name. Dan diorang nak kita ikut macam itu. Okay, I want to ask, like, untuk for each kubur, is there like specific steps to jaga, or semua sama? Tak ada. Difference. Depend on design. Kalau ada orang letak batu, pebbles, ada orang letak artificial grass carpet, ada orang dia punya diorang nak kubur family member diorang, dia punya tanah dia macam papanglung. So different way, different maintenance punya regime. Okay. Kau punya kerja kira habis bila kau dah siapkan, family tengok okay, semua okay, dah habis, atau dengan siap dengan maintenance sekali? My company, kita provide maintenance. Macam kita dah erect, kita dah buat dapur kubur tu, kita akan jaga for 6 months 1 year. Maksud kita nak tengok dia punya quality, dia punya apa ni, dia punya ada apa-apa damage, dengan ada 40 ke apa, dan kita kira macam warranty in a sense we will repair lah. Pasal back then, not back then lah, macam kubur-kubur lama yang kita bersihkan ke, kita nampak ke macam diorang dah bikin, lepas tu no warranty, bukan warranty lah, macam tak ada proper maintenance kan. Dia punya curve dia terbuka, something like that lah. So pasal ni kubur, so we need to understand that macam we need to do it properly lah. Kadang-kadang kita pun ada silap, kurang air ke bila kita bancuh simen apa kan, terkeluar ke. So we need to know lah. Takkan orang dah bayar kita terus kita macam don't bother kan. So we provide that kind of service lah. Kadang I just want to say, kadang komen orang cakap Masya Allah, this brother did my late father nya kubur dapur. So diorang ingat lah. Ada yang okay. Ada customer very nice. Dia dah bayar full. Dia cakap okay, buat dapur kubur my family member, buat cantik-cantik, I don't rush you, buat je. So, buat pelan-pelan. Ada pula bila nak siap, dah siap tak bayar. Ada lagi yang ada, mana tak ada. Sampai sekarang lah. Okay, aku nak tanya dulu, from first kau start sampai sekarang, agak-agak lah berapa banyak dapur kau dah bikin?
Okay, you need to understand this. My company, kita more on maintenance. So kita tukar rumput, bersihkan kubur, ubah suai kubur, and a lot of maintenance lah. Okay. Buat kubur is kita punya secondary. Okay. So kalau nak cakap dapur kubur berapa banyak, not more than 200. Not more than 200. Not more. Pasal I don't really want to go to that particular punya department. Pasal I know macam business is business, correct. Tapi kita pun nak kena faham macam, okay, this department ada berapa banyak company, okay, this department berapa banyak company. So nak kena tahulah, you need to do your homework. Macam company ni dah ramai, dah banyak sangat. Dorang pun memang, to me lah personally, macam dorang ada warehouse nak kena bayar, ada ni, ada tu, ada ni. Lagi dorang dah lama, so it's a basic respect lah to me. Macam okay, ini company dah ramai macam ni, then I focus on maintenance. Okay, dorang buat apa kubur, I maintenance. So we can get the income and also dapat job equally. Okay. Jadi so far yang customer yang macam kau cakap, yang macam nyau-nyau ni sikit kadang, is more to maintenance side atau yang dapur ni side? Both. Dua kali. Ikut nasib lah. Ikut nasib lah. Ada pernah kena maki pun sampai sekarang kan. Dekat kubur? Dekat kubur, kat WhatsApp pun lah. Oh, okay, Dia say ugly words lah. Macam relay very ugly message lah. Then kita pakai this WhatsApp kan, whereby you can label. Okay, ni customer apa, ni WhatsApp customer business lah. Yes. So kalau bad feedback dia kan, kita label. So kadang-kadang macam tengah not in good mood ke apa, tengah moral tengah row apa, nanti baca lah yang the good ones lah. No, the bad ones. Moral dah down and then you read the bad ones the bad again. ones. Panas Pasal balik apa? Kasih macam okay, tak apa, aku tunjukkan kau. Okay. Motivate yourself motivate balik. That is my way of motivating myself. Bukan ada orang macam okay, see the positive side, but I see the negative to boost up my Sekarang bila kau cerita gini, cara kau cakap macam banyak je list-list yang kena label yang nyau-nyau gini. Okay lah, ada jugalah, ada more than Dia keluarkan kaki guys. Jangan kita. Apa kira drama lah, kita panggil drama lah. Apa drama yang paling teruk sekali pada diri kau yang kau rasa, yang kau pernah lalui? Bismillah. Sabar. Aku dengar macam dia kena pukul lah kat ku. Dekat kubur. By customer? No. Orang-orang sana juga. Competitor. In the same business lah. Legit Tak, lah. in that industry itself lah. Industry. Apa jadi? Like walk us through. Cerita. They thought that I want to take over their family business. Okay. So they cannot find, tak boleh cari kesalahan kita, I mean me. They say that I school vulgarity to their lead mom. Ini diorang like confront face to face dulu lah. Okay. So they because I have been portraying myself macam okay, relax, kelakar, pakcik semua kacau. But then I think orang-orang luar also your uncle know that kita ni, I mean I a bit sort lah. So bila dia buat macam tu, they come towards me, they provoke me lah. They scold. My father was there lah, macam dia maki my father, maki my mother. Maki lah, literally maki. Then bodoh. Sekali dia datang, dia post macam nak fight lah. Okay. Berapa ramai orang ni? Dia 2 orang. Okay. Then they kira macam then we fought lah. Yeah, we fought. Dekat kuburnya area. Bukan dia dekat area kapak lah, dekat. Okay, dekat area kapak. So kubur ada kapak? Ada Yang kapak van A, K. jenazah semua tak masuk mana. Bukan semua kat tepi-tepi? Bukan lah. No, there is Ada a kapak also. Nampak sangat dalam tak pergi kubur. Nanti nak tidur sana kan? Aku tahu check depan out. masjid tu ada lah. Nanti kau dekat balik. masjid. Itu kapak A. Ada kapak B. Okay, masjid tu, sebelah masjid kapak A. Bawah sikit kapak B. Lepas tu ada kapak C, ada kapak D. Okay, jadi dia dah pun Dia gitu dah post. bertumbuk. Then bertumbuk. Then kita
kita dah cool down, then dia masih provoke lagi. Dia scold my father lah, apa benda semua. Then dari tepi they give me one punch, then I fall. Then they stomp my face, they stomp my hand. I broke my finger, broke my tooth, broke my nose. Ni baru-baru ke dalam? Apa dua-dua pukul kau? Dua-dua. First I think that one. Tapi bapak kau dah tak apa-apakan lah? Pukul juga. Your dad pun kena. Akbar. Wah, ni tak gentle lah. Yang dua datang macam kau juga anak Dia beranak. dua datang Bukan tu lah. I cannot say the gender but they come and start to Cannot do this, say the gender. Takkan kau kena pukul dengan perempuan sah? Tak style sah. I cannot reveal much lah. Okay. Pasal I never prolong the case. Pasal I mean as a man lah, macam kita tak nak prolong this matter apa. Habis kira macam mana settle? Ke tak settle? Itu pun cannot say. Okay. Tak pula belakang So after that ada a few things happen. Ada juga. Kira cutthroat industry lah, literally. I think they just macam takut lah, because like he said it's a family business, diorang nak protect, so that protection punya feeling No, was but here's the thing. Ada banyak sih orang yang buat kubur punya servis gini. Like why kau yang kena? Yeah. Not protection Why dia tak attack orang lain? because I help them in a way lah. Macam diorang tengok macam Ahmad, dia ni Izzat dah boleh bikin lah. Dia dah tahu bikin ni, dah tahu bikin tu. So we're doing together lah. Something doing like together that lah. Diorang provide line service, kita provide line service. Faham. So bila that point of time orang waris engage my service is not dia orang punya service, diorang ingat kita makan duit. So from there ada miscommunication kat situ lah. Bukan miscom lah, diorang kira just want to find problem lah. Diorang tak boleh tengok yang someone new is going up. Faham. Okay, I want to ask a leading question to that. Macam you are known to be on TikTok for your macam Izzat tukang kubur, right? And do you think like with this you get more exposure, and because you get more exposure, yang lain rasa macam tercabar? At first yes lah. At first diorang macam tercabar. Habis diorang start to say dia ni berbual merepek, dia ni macam faham. Ada diorang will up to today diorang will create a fake account and cakap macam-macam lah dekat social media. Me being me, I just maki orang lah dalam tu. Aku ingat dia nak cakap me I thought dia pekakkan telinga ke just apa. buat bodoh, chill like one corner. Because I don't want to portray macam bila kat live portray macam holy gitu. I don't do that. Kalau orang yang selalu tengok my live, they know macam I want to marah. Macam I human what. Lepas ni untuk thumbnail make sure ambil gambar kita gini Bodoh lah. Okay, but Aduh, why you started a TikTok account in the first place? At first macam okay, back then my life macam banyak masalah dengan sosial lah. Macam orang dah tahu macam Izzat Izzat gini lah, Izzat gitu lah, like to fight lah. So my reputation outside is not pretty good lah. Dia punya reputation kan based on tadi komen, ada orang cakap kejap Ada orang buka file dia sendiri cakap dia ada reputation. Ada satu cakap Woodlands 2 number 1 rider, Woodlands Secondary. Aku dengar banyak cerita tahu pasal Woodlands Secondary, sebab aku was not from there but that area. Woodlands Secondary Ada lah. nama ke kat sana? Tak lah, kita one of the kira Roizat please come to the office. Roizat please come to Keningnya kita punya muka lah. Ada orang cakap Izzat baik orangnya, dia budak DK Barat soalan. Kau budak DK Barat siapa? Ada tadi Woodlands rider tu Woodlands Secondary School. Kita selalu dengar cerita dengan tengok dia live as a tukang kubur. Ni hari kita merungkai siapa Roizat Dan di kita luar. cakap suara dia sedap. Budak DK Barat. Tak lah, main ni je, main percussion je. Atau wow, mana dia nyanyi sih. Suara Tapi tadi senang-senang. dia message aku, dia cakap dia dah sampai kat bawah, Test dia vocal. nak test vokal. Dekat kapal. Dekat bawah. Bawa dulu. Okay. Ada lagi satu komen baru masuk. Izzat Sodadu terbaik. Asal nama Sodadu? Ni mesti Boncik Sagam kan nama dia kan. Bapak kau Boncik Betul. Sagam. Yes. Bapak kau Boncik Sagam. Members lah.
Budak camp. So dah tu abang bomba lah. Tak lah. Banyak love say Izzat the best. Dulu selalu pasal they see the change. Macam yang siapa-siapa yang komen cakap Izzat ni, Izzat tu, Izzat ni, they see me from how nasty I am to now. Last time I very nasty. Nampak perubahan dia lah. I don't like you, I just say. Okay. Memang dulu memang ramai orang tak suka. A lot of people don't Sekarang aku nak tanya, like kau cakap pasal ramai orang nampak perubahan kau and everything. Did kau start berubah lepas kau start kerja ni atau Yes. and because of this? Yes. And how did it change kau? Pasal one thing changed me for sure. For sure. Tu part tu nak potong. Tak ada Itu potong. jadi teaser nanti. One thing for sure kan, macam betul lah apa orang cakap, macam kita buat orang kan nanti betul-betul kena balik. Really in front of my eyes. Macam orang buat kita kan, macam they even this is truth lah, this is based on my experience. Diorang even go to the extent diorang letak barang dekat my lori meletup. Baru keluar lori tu baru keluar less than 2 months. Barang apa sih meletup. To cause the Sabar. Sekarang banyak benda going through my mind. Ya. Dia letak barang yang meletupkan van ke dia letak barang black magic? Kita jumpa dua benda. Barang. Satu, barang black magic. Kedua, the tamper with the van. Alamak. So from there I see macam apa salah kena gini, apa salah orang industri ni macam gini Tu lama-lama fikir-fikir balik macam kita tak apa, sabar. Sabar kita tak apa, mau uji sabar. After while macam tengok kau buat macam ni. Bila kita diam, bila orang sesuatu macam cakap benda ke, kita kena sagar ke apa, cakap kau tipu ke, kita buat macam di social media cakap tipu lah macam mana. Example, sorry, daripada ini terus jadi kurus, tipu lah ni. Tak payah sorry. Fake lah. Itu fake ya. Habis lepas tu kalau kita diam kan, kita diam, dorang cakap dorang dah penat. Nanti something will happen to them, or maybe something will show them cakap this is true lah. Mak bapak dia pula tengok sibuk cari aku. The best thing to do kan is silence. Diam, relax ke. Betul. Kalau orang yang pendiam korang buat macam mana, pendiam tu dia yang paling gila lah. Dia paling once dia snap willpower dia willpower dia memang gila lah. That's when I learn macam kau buat aku macam ni tak apa, barang aku kau curi tak apa, van aku kau buat macam ni tak apa, kau pergi complain kat NEA pasal aku buat ni buat tu, khemah kena buang tak apa. Memang geram, memang nak suit lah. Kita nak kena belajar accept and also be, kita running a business, so be put yourself in a corporate way. Okay, you do this kind of thing, there's black and white, there's a reason. Okay, kita go by law, proper channel. Dah gitu lah. So it's good lah. For me it's good. Aku nak tahu sekarang ni cerita pasal black magic tu, since kau dah bring it up. Apa cerita yang pasal black magic tu? Like dia setakat letak barang and then that's it ke? Ada gangguan ke macam mana? Dulu orang cakap benda gini lah, black magic lah, gitu lah, gini lah, gitu. Kita mana nak pergi percaya Betul. Tapi after dah kena sendiri kan, baru tahu macam benda ni real lah. Benda ni memang ada, memang real. Orang masih pakai black magic. Sekarang kat Carousel pun boleh cari. Betul. So memang real lah, memang real. Tu pasal kita orang-orang Islam di larang post gambar family member, post gambar kita. Dah ambil gambar kita kat social media, dia screenshot, dia pergi PM ni Hamlau ni cakap okay gini 350, dia buat aneh pap kena. Betul dah macam gitu. Macam mana? Lagi sekali mantra pap kena. Okay, itu mantra apa tu? Tu nak kasih lagi cun. Mana aku tahu. Aku just cannot. Dengan daripada dia punya goli, lepas tu dia punya holy, lepas tu dia yo-yo. Dia ni part time comedian. Goli holy. Wah, bukan kedai nama. Jadi yang black magic tu tadi, balik. Ya apa sekali kena ke? A few times lah. Sampai
sampai ke hari ni kita pun tahu siapa yang nak buat benda-benda gitu, siapa yang nak buat kita, siapa nak jatuhkan kita. Kita tahu yang Tapi kita diamkan lah. buat bodoh lah. Ni Tapi so far belum ada macam bad effect on apa you lah. benda ada yang lah kau yang, kena- yang apa ni, ada suicidal thoughts. It's dapat tahu korek-korek pasal black magic. Rukia sendiri pergi jumpa orang Rukia sendiri, tapi Rukia sendiri dan rasa macam ada benda tak kena, ada benda macam ni lah. But to me macam I will still tell myself, oh ni kau punya mental, ni kau punya mentality, ni mentality kau. Tapi bila Rukia dengar ayat suci, kadang-kadang ada effect lah. That's when I know macam okay, I need to do something. Ada, So tak kena. Rukia diri sendiri, clean yourself, buat apa-apa yang patut, keluar rumah macam mana, apa semua. Orang kasih makan Buatkan amalan kubur, lah. kasih makan kat kubur, jangan ambil. So something like that lah. Macam kita ada kita punya own restriction and also things to follow to avoid this kind of thing. Oh, my English so good lah. Dan Kita tengah betul-betul tengah fokus tau. Since kita dekat topik black magic ni, kita, I think ramai orang pun akan samakan black magic ni ataupun ada kaitan black magic dengan kubur. Time selama kau punya, and kau pula selalu kerja malam dekat kubur, kau pernah nampak ke atau kau pernah experience orang buat benda-benda meripik-meripik black magic kat kubur? Minta nombor ke? Minta nombor ke? Ada minta, yang orang selalu cakap tarik kena ambil tali pocong. Macam mana orang nak korek sekarang? Kakak dia tadi slap ni, sekarang. macam mana nak pergi ambil tadi pocong tu? Kan sekarang create system. Lepas tu tanah. Habis ada slab. Slab tu dia nak angkat pakai apa? Black magic. Dia diri sana dia benda-benda tu dia Tak, tu- ikut tu lain mantra. Salah, itu Yang lain mantra sikit. lain. Mantra lain. Mantra naik ke slap. Aneh kena. Aduh sakit perut. Kau jangan macam gini selalu tau kat kubur. Mayat ketawa saya, seram saya. Lagi teruk kat kubur. Lagi teruk. Pakcik semua kena rogol. Semua kena rogol. Apa? Kena rogol. Pakcik kena rokok kat siapa? Pasal kat situ ada orang-orang lama. Orang-orang lama yang girik-girik lah. okay. Kita kerja bawa panas ber. Kita kerja bawa panas. Habis rokok boleh ada? Tak lah, kita tangkap dia. Lepas tu kita kangkang lelaki ber. Macam kat camp. Kesian lah pakcik Pergi tu. mati pakcik ke apa, kita relax lah. Tangkap dia. Tangkap dia satu, tangkap kat belakang kan. Lepas tu kita kangkangkan dia. Shoot lah. Automaton lah. Dia serious ke? Cannot be, Dia no. joking tau. Ada. I can show you video after this. Ada. Kesian air pakcik tu. Mana-mana lucah ni ada. Pakcik-pakcik pun mayat tak betul yang kerja-kerja kubur ni. Of course. Lu lagi tak betul. Tapi girit lah macam dia punya kampung spirit ada. Girit. Yalah, Macam main-main girit-girit. lah. So the question is, dia pernah experience benda-benda pelik. Tapi aku rasa dia yang pelik. Tak, actually betul lah. Actually betul. Dekat kubur. Betul. Jadi podcast dia title. Actually apa yang dia cakap betul lah. Because dekat situ yang paling meripik, paling meraban kita lah. Yeah. Kadang-kadang kita naik basikal, kacau-kacau orang. Naik Takut basikal. kau orang. Tak, kacau orang lah. Macam kacau pakcik-pakcik ke, siapa urusan jenazah kita kacau. Kita cuit belakang. Macam-macam hal lah itu. Kira orang-orang yang kerja kubur memang suka belakang-belakang ni ya. Back door is live. Next title back door is Okay, you said korang suka kacau-kacau orang. Pernah tak korang kacau orang yang melawat kubur macam korang Tak ada takut Tak ada soalan yang pasal black magic belum dijawab lah. Terputus dekat mantra naikkan slab. very interested in this thought. Jadi okay, balik kepada tadi. Ada tak pernah kau nampak Ada orang tanam barang dekat atas kubur. Ada orang dah malam-malam datang buat paranormal, lepas tu uji nyali.
ada orang datang malam-malam jalan-jalan kat kubur, tak tahu apa dia bikin. Tapi it's actually not right lah. It's a crime. Kalau kita jalan-jalan, it's a crime? actually tak boleh buat live kat kubur. Oh serious ah? Cannot. Trespassing Apa No. yang kau bikin? Okay, ada this law. Okay, kalau buat video lepas tu you show around, tunjuk-tunjuk kubur. Then let's say kubur your family member. PDPA ya? Yes. Yeah. Yes. So your family member. Lepas tu dah ada few TikTokers saya buat macam gini Diorang ambil video, say ni kubur ni, okay, family ni dah lama tak datang. You see diorang mesti live. dingin Marah kan? Mesti marah. So you are allowed to make a police report. Oh. So it's a crime. So that's why bila I do live kan, I don't show them The kubur. I show the kubur tapi But kalau not ada the nama details plug ke apa, I will just, Okay. I will usually duduk satu tempat, just berbual, share. yes. You just show yourself. It's just your background is the kubur. Habis jalan-jalan sikit kita tunjuk. Habis kalau nak minta nak tunjuk kubur, minta izin. Kalau let's say Kak Fatimah Rockers nak tengok Kubur sendiri. Pak Haji punya kubur lah. Tapi tanya, okay, Kak Fatimah nak tunjuk kubur ni, nak share dengan orang boleh? Nanti tunggu dia reply, okay, baru kita tunjuk. There's apa ni, ada prosedur lah, ada prosedur. But then if you go around tunjuk macam, okay, siapa nak bersihkan kubur gini tunjuk sekali dia screenshot sub macam my There's no agreement, there's no black and white. okay, tu satu. Okay, tu pada waris punya side. Pada kita contractors pula, korang buat live pergi buat live ke video ke apa, kubur tu kita belum siapkan. Hujan ke apa waris Doesn't look nice tanya won't look nice. So it's a Bad problem impression. to us also. So bila orang-orang yang buat TikTok live, buat video dekat kubur tu, diorang tak tahu benda-benda gini. So that's why when I buat kubur ke, I do live jalan-jalan ke apa, kakak tu cakap, okay, Adik pergi plot-plot ni, then I will show myself first. Show, then I will, okay, let's say kubur dekat situ, then I will show myself, tengok cuy dulu, cuy sikit yang ni, tengok ini sikit, tengok okay, semua okay, baru tunjuk. Because I also need to protect the other company. Correct. It's not my, bukan nak busukkan ke apa. Even the company don't like me ke apa, bukan, I need to jaga the industry. Jaga aib sendiri So that's why macam tunjuk, okay, gini-gini. Habis ada pula tunjuk, habis I will explain to them, okay, nak kena faham kadang-kadang supplier belum hantar gini gitu, ada apa-apa. Walaupun I not really in good terms ke apa dengan tu company, I still need to protect. This is how you take care of your own Image industry. Kita jaga kita. Yes, that's the term lah. But then ada a few, ada yang famous, ada yang tak famous, buat TikTok dekat kubur, buat live. They need to understand this. Banyak kali kita dah cakap, I lah personally cakap, share, but they still do it. It's really been dah ada few reports pasal benda ni. So that's it lah. Lagi yang buat TikTok live ke apa kat situ, dorang tak tahu, okay, kenapa macam gini, kenapa macam itu. So dorang just lagau lepas tu cakap macam dorang tahulah, tapi actually it's not true. Sini ada komen cakap pasal Kak Fatimah Rockers. Pernah tak Izzat jumpa Kak Fatimah Rockers? Belum ada jodoh lagi. Jawapan dia just Betul apa? Selama kau training tidur kat kubur, kerja bertahun tidur kat kubur, tak pernah Kubur tak pernah nampak. Habis kat luar negeri pernah. Habis kubur tak ada lah. Kita mana punya Diorang tak ada special, hangout lah. kita mana punya special dia dengan kain dia kan, nak jalan Assalamualaikum, nak tunjuk kita siapa sih kita. Betul tak? Kita walaupun pakai seluar jin ni, jin Levi's mahal ni pun, jin pun tak tunjuk. Kau luar negeri mana yang kau terserempak? Brunei. Tapi ni real lah. Okay. Cerita sikit Dia lah. punya features dia kan, bukan macam orang, macam jasad orang lah. Dia kabus-kabus, dia besar. Dia macam foggy gitu lah. Foggy, very big. Oh, serius lah. Kita dekat atas gunung kat Brunei, kat atas gunung. Bawah gunung tu orang-orang Dayak. Memang ada orang Dayak makan orang ni. Orang Dayak. Kita kat Brunei memang train dalam jungle Ni whereby apa, Time NS Time NS. Dekat atas bukit. Okay. Bukit Bukau. So kita nak kena jalan in between the rips line. Tu lah nampak macam belakang pokok betul-betul asap. Cakap ni apa benda sini? Macam 2 story high gitu, 2 tingkat. Tak, macam gini juga, lagi tinggi lah. So
pergi tegur, dan yang lain semua lari, tak tahu dah jadi apa. Then the day after sakit sampai balik Singapore, sampai admitted hospital. Alamak. Sakit lah. Peranjat lah tu. Kita punya badan tak boleh adapt dia punya aura dia. Memang tak boleh. Jadi so far kau punya bertahun ni kau kerja sebagai tukang kubur ni, kau tak pernah nampak, tak pernah kena Belum ada rezeki lah. Body asal kau berbual macam kau looking forward untuk nampak. Tapi nak beli 5 big 5 small. Ni okay, selalu kan orang cakap kalau pergi kubur, then ambil yang daun-daun tu semua, nanti akan jadi duit. Daun-daun. Tapi kena pakai within that day. Ada pernah dengar tak macam gini? Orang Penonton kutip kat kubur. Penonton $50. Penonton Yay. Saya nak declare sikit, kalau betul lah daun tu boleh jadi duit. Tu orang dah buat dulu. Kalau betul lah jual garam boleh dapat duit, orang-orang kubur tu tak kerja kubur. Betul-betul jual garam. Yes, correct. Jual sate pun diorang tak kerja kubur. Jual sate. Ada. Sate yang pernah tak dengar. panggang lah. Aku Yang tak bakar, dengar. yang raw. Nanti diorang cakap Suzana datang. Suzana mana ada pasport nak datang? Suzana Indon apa? Betul apa? Fake apa? Dia kemudian nak makan sate Tak ada the fact that you saying it without laughing and smiling, bro. Very matter of fact tau cara dia Muka berbual. dia macam serius. Oh, ada orang tanya, pernah dengar aneh-aneh tak? Macam malam-malam kat kubur Ada. weird sounds. Ni pernah share dekat previous podcast. Kita buat kerja malam. Jenazah tu baru dikebumikan. It's a Indian Muslim. Okay. Kebumikan. Okay, Indian Muslim dia punya cara dorang a bit different. Dorang dah lain. kebumikan, dorang akan baca doa. Dorang akan stay sana quite long. Dorang akan baca Yasin, kalau boleh Quran habiskan. Kadang khatam lah kalau boleh. Tapi dorang baca Yasin habis, some doa. Dorang akan stay sana. So this particular family member, aura dia punya jasad tu dorang kebumikan lambat. Lambat macam after 6 dah lambat. Then dorang berdelay lah, delay stay sana lepas maghrib. So kat situ maghrib masih terang lagi. Pasal tak ada high rise building semua, tak ada. So masih terang. So dorang stay. Lepas tu di go off lah. Lagi 15 ke 20 minutes, lubang tu, kubur tu dorang tak tutup. Usually NEA akan before they go back kan, jenazah dah kebumikan, dorang akan tutup dengan slab. Usually kalau ada time. Kalau tak ada time, dorang biarkan, dorang tutup. Ada reason. Pasal apa? Dorang, the government tak nak orang tanam, dorang bunuh orang ke, dorang tanam orang kat dalam tu. Dorang tak nak. Okay. They faster tutup pasal nak Cepat-cepat prevent seal benda lah. ni. So dah dikebumikan. 15 minutes 20 minutes later, kita literally dengar macam ada orang tengah mengaji dekat dalam liang lahat tu. Kita cari dalam. Kita cari ingat radio ke apa kan. Kita pergi lah satu vehicle, tak ada orang pun, tak ada orang buka radio. Habis I was working at one corner, then belakang ada lagi 2 orang, sebelah ujung ada lagi 1 orang. Semua dengar. Semua jauh-jauh lah. Jauh-jauh je. Tapi dengar. Kita Suara tanya perempuan ke suara perempuan. Perempuan? So kita tanya, siapa buka radio, siapa ni? Habis pergi. So from my point, pergi lagi satu group, lagi satu group. Semua tak ada, handphone semua tak buka lagu. Then I ask, ajak satu abang ni, dia quite holy lah. So dia jalan, dia cari sekali, dia cakap kat lubang, kat liang lahat tu lah, dengan yang belum tutup tu lah. So dia dekat situ dia baca sikit. Habis dia cakap bahasa Arab lah. Cakap sekarang tak ada orang boleh tolong. You are at your, I mean you need to answer lah. Answer for your own self. Lepas itu demak gedebuk tak faham juga. Kadang-kadang tak faham boleh cakap. Suddenly suara tu pelan, macam orang Fading off, away. macam fade slow. Itu paling up to today masih teringat lah. Dia punya kubur is exactly dekat area Fadil. Kenal tak Fadil yang kurang kat area sana lah kubur dia. Quite interesting. Habis ada group tak sakit lah. Dia ada one yang hujung tu sakit pasal dia lagi dekat sakit. Tapi dia tak datang lah. Tak lah.
Okay, apa lagi, ada tak lagi macam situation yang pada kau macam pelik ke apa ke yang kau encounter? Macam like kau tengok ada Tak ada. macam what the hell is going on. Tak boleh So explain. kau tak orang ada lain lah. yang ceritakan Tak kau ada ke? lah. Orang lain main cerita susah nak percaya. Pasal pakcik. Kadang-kadang pakcik faham Main pakcik. cerita pakcik, main cerita. Pakcik guli satu hari cakap ala 18. Diorang suka add the thing. Okay. Semua tempat kerja mesti ada salah satu pakcik world gila ke? Ada lah. Tempat kau ada tak? Entertainment ada. Entertainment. Is it dia yang kena kerja kan? Yang korang kerja Yes kan? yes yes. Oh patutlah. yes. Okay, now it makes sense kenapa dia orang kerjakan dia. Apa cerita pakcik tu yang paling world sekali dia pernah ceritakan Tapi korang? paling merepek lah. Paling world dia cakap apa Oh dulu dia apa ada satu benda cerita ni lah. Dah nampak asal world Dia gali gila lah. kubur Tapi paling laju lah. Bukan dia buat apa dulu. Dia kaya. Dia kaya dulu. Dia bisnes kubur ni kira part time je. Dekat luar dia bisnes million-million. Dia kat kubur Million-million. Tapi pergi balik kubur, naik basikal piu-piu. Dia cakap okay lah, you the best lah. Gitu lah. Macam tu. Ada lagi lah. Ada lagi world tapi tak berapa ingat pasal Patut engkau betul. yang that time pergi Common Folks tu, kau bawa pakcik tu. Pakcik tu boleh masuk World Peace Challenge. time common folks tu masih depression. Oh. Dorang dah boleh nampak ya. Tukar lagu, tukar lagu. Kau ke pakcik tu? Mina. Yelah. Dia nak cakap pasal pakcik tu buat apa? Asal pakcik world tak boleh depression. Dia world sampai dia depression. Boleh jadi. Dia fikirkan kau tengok lah. Boleh jadi apa? Nothing is impossible. Okay. Aduh. Okay, aku nak tanya ni soalan serius lah sebelum kita tutup. Kau sebagai tukang kubur ni, apa macam ada any advice ataupun ada ke any peringatan yang kau nak sampaikan dekat orang-orang dekat luar sana, orang yang datang menziarah ke, orang yang apa ke? Is there anything that kau selalu nampak, dah That cakap issue banyak dia. kali pun kau tetap nampak orang bikin juga ke? Anything ke? Ada actually banyak lah. Tapi kita ambil yang ringkas je lah, yang senang. Maybe after this korang dengar and datang kat live korang dengar ke apa, so kita ambil yang paling ringkas. Yang paling ringkas is kita pergi adab lah kat kubur. Kadang-kadang orang tak faham tu. Orang tahu adab je tapi orang tak tahu apa tu adab kubur macam mana. So Nabi Muhammad SAW tu dah ajar kita masuk kubur, beri salam, jaga adab. Jaga adab tu apa? Kadang-kadang kita punya pakaian pun salah satu cara adab kita untuk pakai baju apa. So pada kaum Hawa tu nak kena pakai sopan sikit lah. Pasal it doesn't affect you, it will affect other people. Kita punya mentality kaum-kaum Adam ni akan fikir macam mak ni power apa pakai gini best apa. Ni kat kubur, Niat jadi kat kubur. Because I say this because it's based on my experience also. Ada pakai leggings, ada pakai jubah tapi dekat yang lahat dekat-dekat dengan kubur yang baru dikebumikan, tarik sampai atas buku lali nampak kaki. Habis ada orang dah bend down perempuan, bend down. So nak kena jaga adab. Kedua, adab tu bila nak bawa jenazah tu ke liang lahat, adab-adab tu nak kena faham yang wanita ni actually nak kena stand one side lah. Jangan berdiri kat situ ke apa ke. Jangan risau. Satu hari kita kat dalam tu juga. Jangan kanjong spider. Jangan nak tengok nak cui. Mesti ada satu hari kita maintain lah. Nah, relax chill lah. Nah, itulah adab-adab dia. Right. Itu je? Last one? Tak ada? Itu je. Alright. Okay lah guys, jadi kita dah sampai ke penghujung podcast kita untuk kali ni. Thank you so much Zat for coming on board, ceritakan dengan kita pengalaman kau dan joke-joke kau yang terkejut kadang. Jangan lupa guys, untuk sesiapa yang mungkin perlukan servis maintaining kubur saudara mara ke, kubur korang one day in the future ke, boleh book in advance dulu lah dengan Izzat. Boleh contact dia dekat Instagram, TikTok je. Boleh contact dia dekat TikTok ataupun ada nombor ke? Ada. Nak kasih sila. Nombor company kita it's
0488-488-7254. Itu nombor dia. Jangan lupa mempersiapkanlah diri dulu sebelum terlambat. Jangan lupa podcast kita kali ini ditajakan khas oleh tim Ray M. Siapa-siapa yang nak kurus tapi malas nak diet atau exercise, jangan risau, 2 products 1 practice kan ada. The product One Practice consists of Unimate and BioLife S. Unimate you drink it in the morning and BioLife S before lunch and dinner. Dan jangan lupa kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal tu product One Practice, ataupun kalau korang nak order, boleh saja tekan link di kita punya individual bio, id.isham And Azia. And nrhlz.r. Dan sebelum kita pergi lagi sekali, kalau korang ada apa-apa soalan, mungkin pasal khidmat-khidmat yang berkaitan dengan kubur, boleh kontak Abang Izzat kita, Izzat Tukang kubur. Izzat.tukang.kubur dekat TikTok. Dan kita akan jumpa korang di episod seterusnya. Sembang Panas. Betul, tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro, ini podcast cakap betul. Tak ada soro-soro, siapa-siapa boleh go, semua kita undang. Siapa berani masuk, jangan sebat temberang. Alkisah bikin panas macam goreng pisang, itu sudah terang. Panggil semua geng-geng minat terus, jom masuk gelanggang. Jom masuk studio, dan berapa banyak idol, kita kasih sampai viral. Alkisah dapat title, ini Sembang Panas. It's love for the week, ini Sembang Panas. Real love on the mix, boom. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas. Sembang panas, 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 panas.